Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan satu kisah seram. Kisah seram Gunung Santubong. Kisah ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton dengan nama samaran Apai. Semua nama yang digunakan dalam penceritaan kisah ni adalah nama samaran. Kejadian ni berlaku sekitar tahun 2005. Apai dan sekumpulan rakan-rakan dia yang sama-sama belajar di sebuah IPT pergi mendaki dan bermalam di puncak Gunung Santubong, Kuching, Sarawak. Gunung Santubong ni mempunyai ketinggian 810 meter dan dalam bahasa Iban, Santubong tu bermaksud keranda. Pada penghujung bulan 7 tahun 2005, Apai dan 34 orang rakan-rakan yang lain bercadang mendaki Gunung Santubong. Awal pagi Sabtu, diorang bergerak seawal jam 5 pagi dengan menaiki bas dari Bandaraya Kuching untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas di pusat bandar. Tepat jam 7 pagi, bas tiba di pekarangan tempat letak kereta di kaki Gunung Santubong. Dah boleh nampak daripada jauh. Tersegam indah pemandangan Gunung Santubong yang menjadi kebanggaan rakyat Sarawak. Sebelum naik tu, Apai memberi sedikit taklimat kepada semua rakan-rakan supaya menjaga adab dan tata susila. Antaranya adalah jangan memetik sebarang bunga, jangan bercerita mengenangkan makwa dan pakwa masing-masing di tengah-tengah hutan, jangan memaki hamun sebarang hidupan di gunung tu walaupun hanya seekor nyamuk, dan jangan lupa untuk memeriksa peralatan masing-masing untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Peralatan tu adalah seperti lampu suluh dan telefon bimbit, termasuklah survival kit. Kesemua rakan-rakan Apai mengangguk tanda faham. Tepat jam 7.30 pagi, pendakian bermula. Apai mengetuai barisan paling hadapan. Keadaan suhu pada pagi tu masih lagi sangat sejuk kerana keberadaan embun pagi yang masih lagi tebal. Setibanya di checkpoint, Apai mengira jumlah rakan-rakan untuk memastikan tak ada yang tertinggal di belakang. Macam itulah Apai buat setiap kali sampai di checkpoint. Setibanya di checkpoint yang berada di pertengahan gunung, salah seorang rakan Apai mengalami serangan asma. Apai terpaksa mengarahkan 3 orang rakan untuk menemani rakan yang terkena asma tadi berpatah balik atas faktor-faktor keselamatan. Sekarang, bilangan semua pendaki tinggal 30 orang meneruskan perjalanan. Jam menunjukkan hampir pukul 10.30 pagi. Tibalah Apai dan rakan-rakan di checkpoint seterusnya. Dan seperti biasa, diorang berehat. Dan Apai seperti di checkpoint sebelumnya, mula mengira jumlah rakan-rakan yang ada dekat situ. Dari situlah perkara pelik mula berlaku. Sepatutnya pada masa tu, diorang semua berjumlah 30 orang. Tapi, jumlah yang Apai kira pada masa tu adalah 31 orang. Apai gosok mata dia. Dan Apai cuba kira sekali lagi. Masih lagi 31 orang. Dan Apai terus mengira beberapa kali lagi. Hasilnya tetap sama. Semuanya berjumlah 31 orang. Bila dah jadi macam tu, Apai hanya mendiamkan diri sebab dia tak nak buat kecoh dekat situ. Bila semua rakan-rakan Apai dah rehat, dah rasa ready, Apai pun membawa rakan-rakan dia bergerak menuju ke checkpoint seterusnya. Apai mengira sekali lagi jumlah semua pendaki dan kali ni jumlahnya betul 30 orang. Tapi tak lama lepas tu, 10 orang rakan yang mendaki menarik diri dari meneruskan pendakian sebab diorang ni dah rasa penat, dah kepenatan sangat-sangat. Jadi jumlah semua pendaki sekarang ni tinggal 20 orang. Makin sikit lah. Diorang pun meneruskan perjalanan ke checkpoint terakhir. Tapi checkpoint terakhir tu bukan puncak gunung. Ada lagi satu halangan sebelum diorang boleh sampai ke puncak Santubong. Setibanya di checkpoint terakhir, sekali lagi Apai mengira jumlah semua pendaki. Dan kali ni sama macam kejadian tadi di checkpoint pertama. Ada sesuatu ikut diorang. Ada satu pendaki ekstra menjadikan jumlah diorang 21 orang. Dah terlebih seorang. Jauh di dalam lubuk hati Apai berkata, ni tak ada lain lah ni. Mesti ada di kalangan diorang ni yang buat benda-benda yang tak sepatutnya. Apai hanya pendamkan perasaan dan tak cakap apa-apa. Dia cuma bercakap dalam hati. Tak lama lepas tu diorang pun meneruskan pendakian. Akhirnya diorang pun sampailah di halangan terakhir. Halangan terakhir tu adalah rope ladder yang setinggi lebih kurang 10 ke 12 meter pada kecuraman menegak 90 darjah. Apai memberi saranan kepada rakan-rakan yang kurang stamina untuk mengundurkan diri di atas waktu-waktu keselamatan diorang sendiri. Setelah selesai memberi taklimat, Apai mengarahkan diorang menunggu terlebih dahulu di bawah. Sementara Apai naik untuk memeriksa keadaan rope ladder ataupun boleh dikenali sebagai monkey ladder. Apai buat macam tu untuk memastikan rope ladder tu berada dalam keadaan yang selamat.
Bila Apai dah sampai dekat atas, Apai pun turun semula ke bawah. Tapi masa Apai nak turun tu, Apai terperasan nampak macam ada seseorang di bawah Apai. Apai pun pandanglah ke bawah. Dan pada masa tu, pegangan tangan Apai di rope ladder tu hampir terlepas. Sebab masa dia pandang ke bawah tu, Apai nampak di bawah dia, dalam jarak yang sangat dekat, lebih kurang 1 meter je, ada satu makhluk yang jelas bukan manusia. Kepala makhluk tu berbentuk tirus dan mempunyai gigi-gigi yang tajam. Kepala benda tu nampak lebih kurang macam kepala jerung, menggeletar seluruh badan Apai bila ternampak makhluk pelik itu. Apai takutlah pada masa tu, tapi Apai kuatkan semangat. Lawan perasaan takut dalam diri dia. Sebab kalau Apai lemah semangat, Apai berkemungkinan akan jatuh daripada rope ladder tu. Apa yang Apai mampu buat pada masa tu adalah bercakap. Bercakap dengan penghuni-penghuni hutan yang baik hati supaya menghalau makhluk jahat yang sedang mengganggu dia pada masa tu. Apai pun mulalah bercakap. Wahai penghuni rimba belantara kayangan, bantulah aku. Jauhi aku dari makhluk-makhluk jahat. Masa Apai dah sampai di pertengahan perjalanan menuruni anak tangga rope ladder tu, tiba-tiba datang 2 ekor burung penyalang. Entah daripada mana. Burung 2 ekor tu terbang berlega-lega di atas kumpulan diorang dan mengelilingi kawasan tu sebanyak 3 kali. Lepas tu, burung-burung tu terbang ke arah hutan tebal di Gunung Santubong. Bila Apai nampak burung penyalang 2 ekor tu, Apai jadi terpesona sebab burung-burung tu cantik. Tanpa memandang ke bawah, Apai terus menuruni anak tangga hinggalah akhirnya kaki Apai mencecah ke tanah. Sebaik saja kaki Apai menjejak tanah, terasa belakang Apai ditepuk. Orang yang tepuk belakang Apai tu adalah Ricky, kawan baik Apai. Dalam video sebelum ni, kalau tak silap saya, cerita tentang hantu kambak. Si Ricky ni pernah ikut balik ke kampung Apai dan memburu bersama-sama dengan Apai. Okey, kita sambung balik. Bila Apai toleh, Ricky mula bercakap. Ricky cakap, "Apai, tadi aku nampak ada benda pelik dekat bawah engkau. Tapi lepas 2 ekor burung penyalang tadi datang, benda tu tiba-tiba hilang." Bila Apai dengar Ricky cakap macam tu, Apai minta supaya Ricky mendiamkan diri. Daripada situ Apai tahu, maknanya hanya dia dan Ricky je yang nampak makhluk tadi. Sebab Apai tengok rakan-rakan yang lain nampak biasa je, seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Apai sekali lagi memberi taklimat sebelum membenarkan rakan-rakan menaiki rope ladder. Apai menerangkan segala risiko pada diorang. Lepas selesai taklimat tu, 11 orang menarik diri, manakala 8 orang lagi buat keputusan untuk meneruskan pendakian. Yang teruskan mendaki masa tu termasuk Apai, ada 7 orang lelaki dan 2 perempuan. Ada 5 orang yang berbangsa Iban, 2 Melayu, seorang Melanau dan seorang lagi Cina. Yang Melayu 2 orang ni, seorang lelaki dan seorang lagi perempuan. Yang lelaki bernama Ijoy, yang perempuan bernama Siti. Yang seorang berbangsa Melanau tu adalah Ricky dan seorang lagi yang Cina tu adalah perempuan bernama Meling. Tak lama lepas tu, kesemua 9 orang pun mula naik rope ladder tu. Seorang demi seorang naik. Dan Apai adalah yang terakhir. Selepas kesemua 9 orang berjaya mengharungi halangan terakhir tu, Apai sekali lagi berpesan kepada rakan-rakan supaya jangan memetik apa saja bunga dan juga buah. Jangan kencing dan berak merata, sebab lepas rope ladder tu, diorang akan teruskan pendakian ke puncak Santubong. Masa tu, salah seorang rakan Apai yang bernama Ijoy beritahu Apai. Dia cakap dia nak melepaskan hajat sekejap. Apai pun mengiyakan saja. Bila dah selesai, diorang pun sambung pendakian. Pada pukul 11.33 pagi, akhirnya diorang semua berjaya menjejakkan kaki di puncak Gunung Santubong. Kecantikan panorama lautan biru dan juga pulau-pulau berdekatan sukar digambarkan dengan kata-kata. Rasa teruja dan puas hati. Diorang pun mulalah bergambar. Tapi masa tu handset canggih-canggih ni tak ada. Diorang ambil gambar guna kamera jenis lama. Bila semua dah puas bergambar, dah rehat, Apai mengarahkan Ricky dan rakan-rakan untuk memasang kemah terlebih dahulu. Sebab keadaan agak sejuk di puncak gunung tu. Apai pula sibuk menghidupkan unggun api. Lebih kurang jam 6 petang, 2 orang rakan perempuan Apai yang berjaya sampai ke puncak pada masa tu, iaitu Siti dan juga Meling, mula memasak. Masak mi Maggi untuk semua orang. Sementara yang lain mencari dahan-dahan kayu untuk dijadikan unggun api. Setelah makan malam, diorang semua duduk mengelilingi unggun api untuk menghangatkan badan. Sebab cuaca malam tu di atas puncak gunung tu sangat sejuk. Sambil lepak-lepak tu, diorang pun bersembang. Sedar tak sedar, jam dah menunjukkan pukul 11 malam. Suhu di puncak gunung tu semakin dingin. Sampai Meling dan juga Siti ni mula menggigil kesejukan. Semua pendaki mula bergerak masuk ke kemah masing-masing. Masa tu, tak semena-mena, perut Apai mula memulas. Apai terus berlari membawa lampu suluh, mencari tempat sesuai untuk melepaskan hajat. Baru je Apai selesai melepaskan hajat, Apai ternampak keadaan kecoh di kawasan kemah. Apai pun cepat-cepat pergi tengok apa benda yang dah jadi. Bila Apai sampai dekat kawasan kemah,
Apai nampak Ijoy terbaring dalam kemah dia sambil meronta-ronta. Air liur Ijoy meleleh dan mata dia dah jadi putih. Kesemua 6 orang rakan-rakan lelaki memegang Ijoy pada masa tu. Memang sah si Ijoy ni dah kena rasuk. Tiba-tiba dalam keadaan kalut tu, Ricky tanya Apai, "Macam mana ni Apai? Kita nak buat apa sekarang ni?" Apai pun jawablah, "Mana aku tahu, aku bukan bomoh." Apai sedikit panik bila nampak keadaan Ijoy yang dah kena rasuk. Fikiran Apai bercelaru, memikirkan apa yang boleh dia buat untuk bantu Ijoy. Tiba-tiba Apai teringat mentera yang diajar oleh moyang dia. Tak pastilah mentera apa. Mungkin mentera untuk halau hantu. Apai cuba mengingati bacaan mentera tu sebaik mungkin. Bila Apai dah betul-betul ingat sebutan-sebutan dalam mentera tu dan dah ingat cara macam mana nak guna, Apai mula bertindak. Apai ambil sedikit tanah dan letak di telapak tangan. Kemudian Apai mula membaca mentera. Bila dah habis sekali baca, Apai ulang lagi. Kemudian ulang lagi. Apai baca sebanyak 7 kali. Selepas dah cukup 7 kali, Ijoy mula menunjukkan perubahan. Tadi dia meronta-ronta. Sekarang dia dah berhenti meronta. Badan dia jadi lembik dan terbaring macam orang pengsan. Tak lama lepas tu, tiba-tiba Ijoy tersedar macam orang baru bangun tidur. Bila dia bangun, dia tengok ada ramai orang di sekeliling dia. Dia pun cakaplah, "Korang ni dah kenapa? Tak pernah tengok orang tidur ke?" Bila dengar Ijoy cakap macam tu, semua orang mengambil nafas lega. Sebab dia orang tahu, Ijoy dah pulih. Dan dah kembali kepada keadaan diri dia yang asal. Masa tu, Apai memanggil Ijoy dan bercakap dengan dia. Diorang bercakap berdua je di luar kemah, agak jauh daripada rakan-rakan yang lain. Apai tanya Ijoy, "Ijoy, kau ada buat benda-benda pelik ke dekat kawasan ni?" Ijoy pun jawab, "Mana ada. Cuma tadi, aku ada conteng sikit patung kayu tu. Aku lukis misai dekat muka dia, dekat muka patung tu." Apai tanyalah Ijoy, "Patung yang mana?" Ijoy pun bagi tahu, "Patung tu ada tak jauh daripada tempat aku berak siang tadi." Apai hanya mampu menggeleng-gelengkan kepala je bila dapat tahu apa yang Ijoy dah buat. Sebelum tidur, Apai berpesan pada rakan-rakan dia supaya esok semua kena bergerak turun sebelum subuh. Sebab kalau diorang turun lewat, matahari dah terbit, bahaya. Sebab embun akan cair dan menyebabkan rope ladder basah dan licin. Bila dah settle semua, diorang pun tidur. Masa Apai tidur malam tu, Apai dapat satu mimpi. Dalam mimpi tu, Apai bertemu 2 orang wanita yang sangat cantik. Salah seorang dari wanita cantik tu cakap sesuatu dekat Apai. Dia cakap, "Biasalah tu cu, cubaan anak lelaki. Kami berdua dah halau dia jauh daripada gunung ni. Bunga yang rakan kamu petik, minta dia jangan bawa balik. Tinggalkan bunga tu di tempat asal." Habis je wanita dalam mimpi tu bercakap, Apai pun terbangun, terjaga daripada tidur. Apai mula berfikir, boleh jadi 2 ekor burung penyalang yang berlega-lega pagi tadi adalah jelmaan 2 orang wanita cantik penghuni gunung tu. Mungkin diorang berdua lah yang bantu Apai halau makhluk yang jelmakan diri masa Apai nak turun daripada rope ladder pagi tadi. Keesokan paginya, jam 5 pagi, diorang semua bangun dan mula bersiap. Diorang kemas segala barang-barang, bungkus semua sampah sarap untuk dibawa turun dan memadamkan unggun api. Masa berkemas tu, Apai bertanya kepada rakan-rakan dia, siapa yang ada memetik bunga? Tiba-tiba Mei-Ling pun jawab, "Saya ada petik satu bunga." Lepas tu, Mei-Ling pun mengeluarkan bunga dari dalam beg galas dia dan tunjuk. Rupa-rupanya Mei-Ling yang memetik bunga. Bunga kemunting. Apai tahu kat mana dia ambil bunga tu. Pokok bunga kemunting tu ada tak jauh daripada kawasan kemah Mei-Ling dan juga Siti. Apai pun bagi tahu Mei-Ling untuk letak semula bunga tu di tempat asal dia. Mei-Ling tak banyak soal. Dia terus pergi letak bunga kemunting tu ke tempat asal. Bila dah selesai semua, diorang pun mula bergerak turun dan berjaya sampai di kaki gunung tu dengan selamat. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.